Hello guys. Korang ingat tak masa sekolah dulu bila cikgu tanya, Murid-murid, bila dah besar nak jadi apa? antara jawapan-jawapan yang popular adalah seperti polis, angkasawan, juruterbang dan cikgu. Ada banyak jenis pekerjaan dalam dunia ni. Ada kerja yang memerlukan tenaga fizikal yang banyak, ada kerja yang memerlukan kita berfikir dengan banyak, dan ada juga kerja yang pelik yang mungkin korang tak pernah dengar seperti menghidu ketiak orang. Ya guys, memang wujud pekerjaan ni. Kalau macam ni bolehlah difikirkan lagi. Tapi kalau kena macam ni, aduh, terus hantar surat berhenti kerja guys. Kalau korang tak suka cium ketiak orang, jangan risau, kami ada satu aplikasi yang boleh bantu korang menjana pendapatan dan juga merupakan penaja untuk video kali ini, iaitu Lita. Lita ini adalah satu aplikasi di mana korang boleh menawarkan servis bermain game bersama pelanggan yang inginkan korang punya kepakaran dalam game-game popular seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan banyak lagi. Korang hanya perlu klik di sini untuk become pro player. Korang boleh bina profil dalam ni beserta gambar korang, pencapaian dan level korang dalam game dan juga servis apa yang korang boleh bagi. Jika ada pelanggan yang tertarik dengan profil korang, sama ada diorang cari korang untuk jadi teman main game ataupun untuk carry diorang untuk push rank, diorang akan order servis korang dan korang boleh menjana pendapatan. Selain tu, kepada sesiapa yang dah bosan main game sorang-sorang, boleh juga cari teman untuk bermain game dalam ni. Korang boleh cari ramai kawan-kawan baru dalam ni dan boleh borak-borak dengan diorang. Aplikasi Lita ni dah dimuat turun lebih 1 juta guys. Apa lagi? Jom download sekarang. Link ada di ruang description. Okey, tajuk pada video kali ni adalah 10 pekerjaan yang paling pelik dan unik di dunia. Sebelum tu, random shoutout kepada subscribers Akspedia ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Peluk sikit. Kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, okey? 10. Dibayar untuk tidur atau professional sleeper. Tidur semestinya penting untuk kita sebagai seorang manusia. Kita perlukan rehat yang secukupnya untuk meneruskan kehidupan seharian. Tapi korang nak tak kalau tidur korang itu dibayar? Siapa yang tak nak kan? Salah sebuah hotel di Finland menawarkan gaji hanya untuk tidur. Individu bertuah yang dipilih akan bermalam di hotel tersebut selama 35 hari di 35 bilik yang berlainan. Kerjanya mudah saja. Hanya perlu menguji keselesaan dan kualiti bermalam di bilik-bilik tersebut selama 35 hari dan menulis blog tentang pengalaman bermalam di hotel tersebut. Kalau kerja macam ni ada kat Malaysia, mesti ramai nak cuba kan? 9. Penjaga cat kering atau drying paint watcher. Kalau korang jenis yang suka termenung, mungkin pekerjaan ni sesuai dengan korang. Kerja ni sangat pelik, di mana seseorang itu perlu tenung dinding yang baru dicat dan menunggu sehingga cat itu kering. Walaupun nampak mudah, ada beberapa perkara yang perlu diteliti semasa menunggu cat itu kering. Mereka perlu meneliti sekiranya ada rekahan, lekukan atau apa-apa kecacatan yang lain. Setelah cat itu kering, mereka perlu mengira kekerasan cat pada dinding tersebut dan juga perlu mencatat masa yang diambil untuk cat itu kering. Seorang penjaga cat kering dikatakan dibayar dalam lingkungan RM14,000 hingga RM22,000 sebulan. Kata salah seorang pekerja, "Saya tak rasa bosan sebab saya bukan hanya duduk saja je. Saya mencari sesuatu semasa menunggu cat itu kering." Yelah tu tak bosan. Tapi okeylah tu tengok cat kering daripada tengok dompet kering. 8. Dibayar untuk tengok filem atau Netflix taggers. Siapa yang tak suka kan kalau kerja korang hanya tengok drama atau filem je, dan yang paling penting sekali, dibayar. Di UK dan Ireland, Netflix menawarkan pekerjaan sebagai taggers di mana mereka perlu menonton filem dan drama yang ditayangkan di Netflix. Selain itu, mereka perlu menetapkan kategori filem dan drama tersebut dan juga meletakkan kata kunci atau tagging yang paling sesuai untuk setiap filem dan drama. Nampak macam mudah je kan? Tapi Netflix mencari orang yang betul-betul ada pengetahuan yang mendalam tentang filem dan drama. Kerja ni hati kena kental. Ini tak, tengok cerita Hindustan je sikit-sikit dan nangis. Memang tak dapat lah. 7. Penolak penumpang, passenger pusher. Di Jepun, penduduknya lebih mengutamakan menaiki pengangkutan awam seperti kereta api daripada menaiki kereta atau motosikal ketika pergi dan pulang dari kerja. Jadi tidak hairanlah waktu-waktu begini, stesen kereta api dipenuhi dengan ramai manusia. Situasi di tempat menunggu kereta api lebih dahsyat. Masing-masing nak naik kereta api walaupun dalam dah penuh. Yelah, kalau terlepas nanti lambat pula masuk kerja.
Di waktu inilah, penolak penumpang atau dalam bahasa Jepunnya, Oshiya memainkan peranan. Tugas seorang Oshiya adalah untuk menolak semua penumpang masuk ke dalam kereta api dan memastikan tiada yang tersepit ketika pintu kereta api ditutup. Gaji seorang penolak penumpang adalah sekitar RM15,000 sebulan. Ramai betul manusia. Macam manalah keadaan dalam tu kalau ada yang terkentut 6. Dibayar untuk menangis. Professional mourner. Di China, sudah menjadi tradisi di mana ketika majlis pengebumian, ramai yang akan diupah untuk menghadiri pengebumian tersebut. Mereka diupah untuk meratapi pemergian si mati dan menangis. Mengikut kepercayaan mereka, majlis pengebumian yang dihadiri oleh ramai orang adalah penghormatan yang sangat besar kepada si mati dan keluarga. Selain itu, dengan kehadiran ramai orang, ia juga menunjukkan status yang tinggi di kalangan orang ramai. Sebab itu jika ada orang kenamaan di sana yang meninggal dunia, kita akan lihat ramai orang akan menghadiri pengebumian tersebut dan sebahagian daripadanya adalah dibayar. Walaupun mereka tak kenal siapa si mati, menangis tetap kena menangis. 5. Pembuang bisa ular. Snake milker. Pembuang bisa ular adalah satu pekerjaan yang pelik dan unik, tapi dalam masa yang sama, sangat penting untuk masyarakat. Tugas mereka adalah untuk membuang bisa dari ular yang boleh menyebabkan penyakit atau kematian untuk beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah bisa ini boleh diproses menjadi ubat untuk mengubati pelbagai penyakit seperti darah beku, darah tinggi dan mengurangkan risiko sakit jantung. Tujuan kedua pula adalah jika seseorang itu dipatuk ular, bisa ular itu perlu dikeluarkan dan dihantar ke makmal untuk menghasilkan antivenom. Secara purata, seorang pembuang bisa ular dibayar sehingga RM11,000 sebulan. Bukan biasa-biasa kerja ni ya guys. Kerja ni memerlukan kepakaran yang tinggi dan pengetahuan yang sangat mendalam tentang ular dan bisa. Kalau nampak lipas pun lari macam nak perang, mungkin kerja ni tak sesuai dengan korang. Cak! 4. Perasa makanan haiwan atau pet food taster. Korang pernah terfikir tak kenapa kucing atau haiwan peliharaan korang suka makan makanan yang korang beli? Ini kerana sebelum diorang makan, dah ada orang test dulu sedap ke tak. Inilah tugas seorang penguji makanan haiwan. Mereka akan makan dan rasa sendiri makanan haiwan tersebut untuk menguji kesedapan, konsistensi serta tekstur yang dihasilkan. Tapi mereka tidak akan menelan makanan tersebut. Malah mereka akan meluahkan semula selepas penelitian dilakukan. Seorang perasa makanan haiwan dibayar dalam lingkungan RM5,000 hingga RM12,000 sebulan. Menguji rasa makanan haiwan ini adalah penting kerana jika manusia tidak suka dengan rasa makanan tersebut, kemungkinan besar haiwan peliharaan juga tidak akan makan. Kan best kalau McDonald ke, KFC ke, offer kerja macam ni, memang confirm ramai yang minta kerja. 3. Pakar bau atau order judge. Satu lagi pekerjaan yang agak pelik tetapi tidak semua orang mampu buat adalah pakar bau. Pekerjaan ini banyak terdapat di syarikat yang mengeluarkan deodoran. Seorang pakar bau perlu menghidu ketiak seseorang yang berpeluh. Menurut sumber sebuah website, mereka perlu menghidu sehingga 60 ketiak sejam dalam bilik yang panas untuk menentukan keberkesanan suatu produk deodoran melawan bau ketiak. Pekerjaan ini nampak mudah, tapi seseorang itu perlu mempunyai hidung yang sangat sensitif terhadap bau dan juga hati yang kental untuk mencium ketiak yang penuh aroma tu. Gaji pakar bau juga dikatakan dalam lingkungan RM6,000 hingga RM20,000 sebulan. Bau ketiak sendiri pun dah tak tahan, apatah lagi nak bau ketiak orang. 2. Pengunyah gula getah, gamologist. Bila kita mengunyah gula getah, selain mempunyai rasa yang menarik, ia juga baik untuk senaman rongga mulut. Untuk membuat sekeping gula getah ni sebenarnya memerlukan proses yang saintifik. Sebab itu wujudnya satu pekerjaan yang dinamakan gamologist yang bertanggungjawab untuk menggunakan sains dan teknologi untuk menghasilkan gula-gula getah yang berkualiti. Seorang gamologist perlu ada pengetahuan dalam bidang kimia. Tugas mereka adalah untuk menguji beberapa formula dalam proses pembuatan gula getah. Selain itu, mereka juga perlu meniup belon menggunakan gula getah selama berjam-jam untuk menguji kualiti getah yang dihasilkan. 1. Penyelam hantar pizza atau scuba diving pizza delivery. Di Florida, Amerika Syarikat, terdapat satu hotel yang agak unik dan pelik. Hotel ni bukan macam hotel yang biasa kita tengok, tetapi hotel ni berada 22 kaki di bawah paras laut.
Macam mana kalau kita nak order pizza dari darat kalau hotel ni dalam air? Korang mesti tertanya-tanya kan? Ya, di hotel ni wujudnya satu pekerjaan yang dinamakan penghantar pizza dengan menyelam. Penyelam terbabit perlu memastikan pizza diletakkan di dalam kotak yang kalis air sebelum membuat penghantaran. Kata seorang penyelam di situ, "Saya tak rasa ada orang dalam dunia ni yang menghantar pizza cara saya menghantar pizza. Walaupun kerja hanya menghantar pizza je, tapi penyelam perlu memiliki lesen menyelam dan mempunyai banyak pengalaman dalam menyelam." Jadi guys, kalau korang hanya diberi pilihan 10 pekerjaan ni je, korang rasa mana yang korang pilih? Komen di bawah guys. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan video ini, sila subscribe, like dan share, okay? Jumpa korang di video akan datang. Bye.